Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak sambung belajar tentang tamadun Islam dengan topik sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, jom kita tengok objektif pembelajaran hari ini ialah menjelaskan sumbangan tamadun Islam dalam aspek politik, ekonomi dan sosial kepada dunia hari ini. Okey, sumbangan tamadun Islam kita boleh pecahkan kepada tiga aspek politik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Okay, aspek politik dulu, kita akan tengok dalam segi kehidupan bernegara, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Okay, kehidupan bernegara dengan kata lain adalah bermula di Madinah. Okay, kita tahu tamadun Islam ni adalah kerajaan pertama Islam adalah bermula di Madinah. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah dan menukarkan nama Madinah ni yang asalnya daripada nama Yathrib. Yathrib, bila Rasulullah berhijrah maka ditukarkan nama jadi Madinah, bandar yang bercahaya. Okay, bermula di Madinah inilah maka terbinanya tamadun Islam dan terbinanya negara Islam yang pertama. Okay. Dan di Madinah ini bermulanya juga perlembagaan Islam yang mengikut syariat Islam yang digariskan dalam Al-Quran. Okay. Kerjasama antara bangsa diwujudkan antara negara Islam dengan negara-negara luar yang lain untuk tujuan berdakwah, dan juga menjaga silaturahim. Penerokaan Tanah Baru telah menaikkan imej Islam kerana negara Islam pada masa itu cukup terkenal gah di kalangan negara-negara Eropah juga. Pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan adalah pemerintahan adil untuk semua penduduk walaupun berbeza agama dan keturunan. Kenapa? Sebab negara Islam dia mempunyai perlembagaan yang berlandaskan syariat Islam, hukum yang Allah dah tetapkan macam mana. Kalau jenayah ni hukumnya macam ni dan sebagainya. Jadi tidak timbul rasa tidak adil ataupun didiskriminasi. Tidak ada sistem kasta, tidak ada perbezaan agama ni tak boleh buat macam ni. Yang ni boleh ni tak ada semuanya dihukum secara adil. Okey, konsep ummah. Ummah dalam negara Islam adalah satu masyarakat yang berbeza agama dan keturunan. Kalau kita hari ini, ummah ni kita sebut sebagai rakyat lah. Rakyat negara kita. Tapi dalam negara Islam, kita tak sebut rakyat. Kita panggil istilah dia ummah. Semua masyarakat atau ummah dalam negara Islam adalah bertanggungjawab untuk memajukan negara. Sistem syura. Sistem syura adalah sistem ataupun mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli terbanyak. Suara ahli terbanyak. Mencapai keputusan secara muafakat. Kalau kita hari ini sistem syura ni dalam sistem demokrasi kita lebih menyerupai kepada perbincangan ataupun parlimen lah, Dewan Rakyat, Dewan Negeri. Apa-apa yang menjadi masalah, persoalan akan dibincangkan dalam parlimen, dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negeri. Begitulah lebih kurang. Ekonomi. Aspek ekonomi, sumbangan adalah dari segi amalan ekonomi Islam. Institusi keuangan dalam agama Islam, kemudahan asas yang disediakan dan gedung perniagaan. 4 aspek yang diberi yang kita akan lihat dalam ekonomi Islam, ekonomi tamadun Islam. Dalam ekonomi Islam diperkenalkan sistem zakat dan wakaf. Sistem zakat dan wakaf ni adalah khusus untuk umat Islam sahaja. Orang Islam yang cukup haul, yang cukup nisabnya perlu bayar zakat, dan orang Islam juga boleh mewakafkan hartanya. Lepas tu, sistem mata wang kalau di negara Islam daripada zaman Rasulullah dulu sehinggalah ke
kerajaan terakhir Islam adalah Bani Utsmaniyah, Turki kan. Sistem yang digunakan adalah dirham dan dinar. Dirham ni dibuat daripada mata wang perak dan dinar ni adalah daripada emas. Okey. Sistem cukai juga ada dalam ekonomi Islam. Okey, dipanggil jizyah. Okey, jizyah. Cukai tanah, cukai perlindungan, cukai diri, cukai perniagaan. Okey, jizyah ni adalah khusus untuk orang-orang bukan Islam. Nampak keadilan. Keadilan ekonomi Islam. Bukan orang Islam je yang kena keluarkan harta untuk bayar zakat. Okey, zakat perniagaan, zakat fitrah dan zakat sebagainya lah. Tapi orang bukan Islam juga ada tanggungjawab dia untuk memajukan, sama-sama memajukan negara Islam. Dari segi ekonomi, mereka juga kena membayar jizyah ataupun cukai. Cukai tanah, cukai perlindungan, cukai diri, cukai perniagaan dan sebagainya. Okey. Okey. Dalam Islam tidak dibenarkan riba dan sebarang penipuan. Ni jelas yang Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran, ada ayat tentang larangan mengamalkan riba dan juga melakukan penipuan dalam perniagaan, terutamanya menipu timbangan. Okey. Dan juga Islam juga mengalakkan hasil yang bermutu, dihasilkan, dan juga menggalakkan sedekah. Okey. Beza tahu antara sedekah, zakat dan wakaf. Apa beza dia? Cari sendiri. Institusi keuangan. Dalam institusi keuangan Islam, kita ada satu institusi yang kita panggil dia Baitul Mal. Baitul Mal ini adalah perbendaharaan negara. Baitul Mal inilah institusi yang akan menguruskan semua bentuk keuangan dan pembangunan negara. Kalau kita hari ini, Baitul Mal ni ada diwujudkan, tapi pengurusan keuangan negara kita tidak diletakkan sepenuhnya bawah Baitul Mal. Semuanya diletakkan kepada Kementerian Keuangan. Okey. Tapi sebenarnya dalam Islam, Baitul Mal ni konsep dia adalah seperti, lebih besar lagi daripada konsep Menteri Keuangan sekarang hari ini. Dan nanti kita akan tengok lebih lanjut. Okey, Baitul Mal. Kemudahan asas. Kemudahan asas dalam ekonomi, dalam bidang pertanian, Islam telah membuat penyelidikan hingga boleh mewujudkan sistem saluran. Okey, contohnya sistem saluran yang terkenal ialah sistem pengairan Naurah di Syria. Okey, dan Islam juga telah memperkenalkan ataupun menyediakan kemudahan seperti jambatan, jalan raya seperti yang ada di Sepanyol. Okey, gedung perniagaan. Bila wujudnya ekonomi Islam, terutamanya di Sepanyol, maka banyak gedung-gedung perniagaan telah dibina ataupun terbina. Di gedung perniagaan ini disimpan ataupun dikumpulkan barang-barang import dari seluruh dunia. Okey. Kita tengok konsep Baitul Mal tadi. Baitul Mal tadi adalah perbendaharaan negara, kan? Sumber keuangan negara Islam sepenuhnya. Okey. Daripada mana negara Islam ni mendapat sumber? Ataupun Baitul Mal ni mendapat sumber. Pertama daripada zakat. Yang kedua daripada pelaburan dan saham-saham yang diuruskan di bawah Baitul Mal. Okay. Harta negara, harta rampasan perang, harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak mempunyai waris. Harta orang Islam ataupun rakyat yang tidak ada waris. Maksudnya, contohnya, kalau si A ni dia meninggal dan harta dia tu tidak ada waris. A ni dia hidup mak ayah dia dah meninggal, dia anak tunggal, tak ada saudara mara, tak dapat dihubungi. Jadi harta dia tu ke mana pergi? Nak diwariskan kepada siapa tidak tahu. Maka harta dia tu akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Okey. Hak milik umat Islam yang tidak jelas penggunaannya. Okay, kita tengok satu-satu. Zakat. Zakat
ada banyak jenis zakat yang perlu ditunaikan oleh umat Islam. Dan ini dilaksanakan daripada zaman Rasulullah sampailah ke akhir zaman nanti. Ini wajib dilakukan oleh setiap individu Islam mengikut kemampuan dia. Okay, zakat fitrah, zakat harta, zakat ternakan, zakat pertanian, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat wang simpanan. Okey. Dan setiap zakat-zakat ni adalah dia punya haul, dia punya kadar dia punya tempoh masa dia bila kena bayar zakat dan sebagainya. Okey. Okey, lepas tu harta negara. Apa dia yang masuk dalam harta negara? Iaitu cukai tadi. Cukai jizyah yang perlu dibayar oleh rakyat bukan Islam tadi. Cukai-cukai tu akan dimasukkan ke dalam sumber Baitul Mal. Okey. Lepas tu harta tanpa waris. Okey, sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam ni contohnya kalau macam Terengganu kita ni kaya dengan minyak. Jadi hasil minyak, hasil jual minyak apa semua tu semuanya akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Ada juga hasil emas ke apa-apa je lah. Hasil sumber kekayaan alam akan dimasukkan dalam Baitul Mal, akan diuruskan oleh Baitul Mal. Okey, harta rampasan perang seperti jizyah, ghanimah dan kharaj. Okey, yang ni telah tidak ada pada zaman kita ini. Okey, sebab apa? Sebab kita sudah tidak berperang seperti zaman Rasulullah dahulu, zaman Khulafah Ar-Rashidin dulu. Tak ada dah peperangan seperti itu. Jadi tidak ada dah lah sumber keuangan Islam dari segi harta rampasan perang ni. Okey, dan last sekali adalah harta milik umat Islam yang tidak jelas penggunaan. Contohnya kalau ada sedekah, nak beri sedekah, boleh diberikan kepada Baitul Mal ataupun wakaf. Sebarang wakaf akan diuruskan oleh Baitul Mal. Dan juga wasiat. Okey, jelas Okey, seterusnya dari segi sosial. 3 perkara kita akan tengok: kedudukan dan maruah wanita, teknik penyelidikan saintifik dan juga pusat kegiatan intelektual. Okey, kedudukan dan maruah wanita dulu. Okey, Islam memuliakan kedudukan wanita. Ni penting ni. Dari segi sosial, ini adalah kejayaan yang paling besar yang dibawa oleh agama Islam dan ditonjolkan oleh tamadun Islam ataupun negara Islam. Sebab apa? Sebab kita tahu pada sebelum datangnya Islam, wanita-wanita ni kedudukannya dipandang hina di mata masyarakat. Yang dipandang hebatnya hanyalah kaum-kaum lelaki. Sebab tu ada kisah-kisah Umar Al-Khattab contohnya semasa dia jahiliah, pada zaman jahiliah sebelum dia memulai Islam, sampai tahap dia boleh menanam hidup-hidup anak dia yang kecil. Yang perempuan lah, anak perempuan dia kecil tu dia boleh tanam hidup-hidup, menunjukkan bahawa wanita ni, orang perempuan ni ibarat seperti tidak mempunyai nilai, hanyalah hamba, menjadi hamba nafsu, hamba seks, hamba untuk berkhidmat untuk orang lelaki je. Tapi tidak dipandang mulia. Okey, tapi bila datangnya Islam, dalam tamadun Islam, Islam memuliakan kedudukan wanita. Okey, Islam membuka peluang kepada wanita-wanita ini untuk mendapat pendidikan dan menghadiri majlis ilmu. Sama seperti lelaki dari segi hak untuk mendapat pendidikan. Okey. Okey, contohnya Siti Aisyah radhiyallahu anhu, isteri Rasulullah SAW sendiri, adalah ulama wanita ataupun tepat menjadi rujukan hadis-hadis yang dihafal oleh Siti Aisyah. Semuanya menjadi rujukan daripada tak kira golongan wanita ataupun lelaki. Dengan kata lain, Aisyah telah memartabatkan kedudukan wanita sebagai sumber ilmu pengetahuan juga. Okey, yang seterusnya adalah Safiyah. Okey, Safiyah ni adalah
salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah bekerja sebagai jururawat semasa perang Uhud. Bersama dengan wanita-wanita muslim yang lain lah. Jadi dua contoh ni telah menjadi bukti bahawa Islam telah memartabatkan kedudukan wanita. Seterusnya teknik pendidikan saintifik. Industri kertas telah wujud hasil daripada kajian-kajian oleh pemikir-pemikir Islam lah, dan kemudian diperkenalkan di Itali, Perancis. Dari segi sistem pertanian, bidang pertanian, diperkenalkan sistem pengairan dan juga macam mana cara memilih benih dan baja yang bermutu. Semua ni adalah hasil daripada kajian daripada tokoh-tokoh Islam yang terkemuka pada zaman ataupun dalam tamadun Islam. Dan juga Islam juga terkenal dalam bidang-bidang astronomi, fizik, perubatan dan kimia. Pusat kegiatan intelektual pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, masjid-masjid telah dijadikan sebagai institusi pendidikan dan istana-istana juga dibuka untuk menjadi tempat belajar dan perpustakaan. Untuk menjadi tempat perbincangan ataupun bahasan kitab-kitab dan sebagainya, untuk menyimpan bahan-bahan rujukan utama apa sebagainya, semuanya diadakan di istana. Wujudnya pusat intelektual di Cordoba dan juga Toledo di Sepanyol. Di tempat ni, pusat intelektual ni, pengkaji dan pelajar daripada seluruh Eropah datang untuk belajar di Universiti Islam, terutamanya dalam bidang falsafah dan sains. Dan seperti yang sedia maklum, Universiti Islam yang tertua ataupun universiti yang tertua di dunia kita ni adalah Universiti Al-Azhar yang berada di Mesir. Dan Universiti Al-Azhar ni istimewanya semua pembelajaran di sana adalah secara percuma dan terbuka untuk siapa sahaja yang hendak menuntut ilmu di sana. Sebuah universiti yang sangat tersohor pada masa dahulu dan masa kini juga. Tengok kemunculan ilmuwan Islam. Hasil daripada tamadun Islam sejak zaman Rasulullah sampailah kepada pentadbiran Bani Umayyah, Uthmaniyah apa semua ni. Sebenarnya ramai ilmuwan Islam yang telah muncul. Dalam ilmu sains dan kimia, tokoh yang terkenal adalah Jabir bin Hayyan. Beliau telah menghasilkan karya ataupun buku tentang perubatan dan kimia sebanyak 80 buah karya. Bukan sikit-sikit. 80 buah karya. Himpunan hasil penulisannya dikenali sebagai Corpus Jabir. Kebanyakan karya ini terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Maksudnya orang yang sangat hebat dalam bidang kimia menjadi rujukan utama sehingga boleh menghasilkan 80 buah karya tentang kimia dan perubatan. Hebatnya. Bayangkan kalau di zaman kita ni, siapa agaknya yang boleh menghasilkan buku sebanyak 80 buah buku penulisan. Kita nak tulis satu buku pun punya susah, tak tercapai kan. Dia boleh tulis tentang perubatan kimia 80 buah karya. Dalam ilmu perubatan lagi, yang terkenal adalah Ibn Sina. Ibn Sina merupakan tokoh perubatan dan ahli falsafah yang termasyhur dengan bukunya Al-Qanun fi Al-Tib. Falsafah barat seperti Albert the Great telah dipengaruhi oleh karya Ibn Sina. Tengok, Albert the Great yang dikatakan hebat sekali daripada golongan orang barat atau orang Eropah pun menjadikan Ibn Sina ni sebagai sumber kajian dia. Hasil-hasil daripada Ibn Sina ni dijadikan sumber kajian ilmu. Kita tengok dalam bidang falsafah, kita ada Al-Kindi menghasilkan sebanyak 270 buah karya dalam pelbagai bidang. Hebatnya Al-Kindi ni dalam bidang logik, dalam bidang muzik, dalam bidang perubatan.
Dan tokoh ilmuwan atau pengkaji Eropah seperti Roger Bacon dan Descartes terpengaruh dengan idea Al-Kindi. Dengan kata lain, Al-Kindi ni bukan calang-calang orang. Ada orang kata ada seseorang tu hebat dengan otak kanan, otak kiri, kan? Kalau kita tengok Al-Kindi ni, dia mempunyai keseimbangan. Muzik boleh pergi, logik boleh pergi, perubatan boleh pergi. Dan bukan setakat boleh menerima ilmu-ilmu, mengkaji ilmu saja, tapi boleh menghasilkan sebanyak 270 buah buku. Hebatnya Al-Kindi ni. Okey, dalam bidang astronomi kita ada Al-Battani. Okey, Al-Battani memperkenalkan asas ilmu trigonometri. Okey, trigonometri. Ilmu matematik yang kita belajar, trigo tu sebenarnya adalah diperkenalkan daripada oleh Al-Battani. Dan beliau ni menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran masa. Kenapa alat ukuran masa? Jam lah, kan? Kalau kita hari ini kita panggil jam. Dengan kata lain, jam yang kita guna pada hari ini adalah asasnya dibina oleh Al-Battani. Macam mana dia boleh bina jam pada masa dahulu? Pengiraan dia, teknikal dalam jam tu bergerak sendiri apa semuanya yang kita ada hari ini adalah hasil daripada kajian dan pemikiran Al-Battani daripada tamadun Islam. Hebatnya orang Islam zaman dulu. Okey, dalam bidang geografi kita ada Al-Biruni. Al-Biruni dia mengkaji peta, kartografi, peta dan juga geografi. Kebanyakan orang Eropah telah berlayar dengan menggunakan peta yang dicipta oleh tokoh ini. Tu rajah yang dihasilkan oleh Al-Biruni tentang gerhana bulan. Gerhana bulan yang kita duduk belajar, contohnya ilmu sains apa semua tu, yang kononnya daripada Eropah tu, sebenarnya adalah daripada Al-Biruni. Daripada kajian astronomi, pemerhatian daripada Al-Biruni. Orang Islam yang hebat. Dan dalam matematik, bidang matematik kita ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi iaitu ilmu algebra. Okey, mengasaskan kitab Hisab Al-Jabbar wa Al-Muqabalah. Telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Terjemahan ke dalam bahasa Latin dilakukan oleh Karen of Cremona dan dijadikan teks asas di universiti barat. Dengan kata lain, ilmu-ilmu barat, ilmu matematik lah, algebra lah, apa semua di barat tu sebenarnya asas daripada ilmuwan Islam ini, Khawarizmi. Okey, dan last sekali dalam ilmu pelayaran kita ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta pernah berlayar sampai ke India dan alam Melayu. Alam Melayu ni kat mana? Kita ni lah. Indonesia, Malaysia, Filipina dan sebagainya ni, sebelah sini. Jadi Ibnu Battuta ni pernah sampai ke alam Melayu, pernah sampai agaknya ke Melaka. Dan beliau ni kemungkinan antara salah seorang yang menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk-penduduk Melaka zaman dulu, alam Melayu. Kemungkinan besar. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayan lain selepas itu. Ibnu Battuta ni dia bukan hanya berlayar ke India, ke alam Melayu, tapi hasil daripada pelayaran, pengalaman, kemahiran, ilmu yang dia dapat sepanjang pelayaran, dia tulis buku, jadikan buku. Dan buku itu telah menjadi rujukan kepada pelayar-pelayar lain untuk berlayar ke India, ke alam Melayu dan ke tempat-tempat lain. Dengan kata lain, Islam ni sebenarnya sebuah tamadun yang jauh lebih hebat daripada tamadun-tamadun lain. Dan Islam ni sebenarnya, tamadun Islam ni telah memecah tradisi sistem karma, sistem epetik, sistem yang perhambaan yang tidak sepatutnya yang diamalkan oleh orang-orang bukan Islam. Islam ni cukup sempurna dan
terbukti dengan terhasilnya golongan-golongan yang hebat-hebat ni. Okey. Okey, tengok. Apa dia musta'rab? Ataupun maksud dia yang menjadi Arab. Ataupun juga disebut sebagai muzarab. Iaitu orang Kristian di Sepanyol yang terpengaruh dengan cara hidup masyarakat Arab seperti cara berpakaian, makanan dan hubungan sosial. Pada zaman dulu di Sepanyol disebabkan perkongsian ilmu, perbincangan apa semua yang berlaku di Cordoba, di pusat intelektual apa semua tu kan, sangat bagus. Situasi dan kondusinya tu, maka ada orang-orang Kristian di Sepanyol yang terpengaruh. Dia memakai jubah seperti orang bukan Islam, dia memakai serban seperti orang bukan Islam. Dia memakai jubah seperti orang Islam Arab. Dia memakai serban seperti orang Islam Arab, padahal dia orang Kristian. Dia dijaga pemakanan dia seperti orang Islam Arab dan menjaga hubungan sosial. Okey, sekian saja daripada cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum.